الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan rasa takut, gerun dan malu kepada Allah. Dan carilah bekalan. Sebaik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah di dunia sehingga hari akhirat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Marilah kita menunaikan bulan Ramadan dengan ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang lain, meningkatkan diri kita dengan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersedia meninggalkan makan minum, meninggalkan kepuasan hawa nafsu yang dihalalkan pada masa-masa yang lain, diharamkan waktu siang hari, kita tinggalkan itu semua kerana taat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Tujuannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di antara sifat takwa itu ialah menjadikan Al-Quran petunjuk dalam seluruh kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab, yakni Al-Quran ini, tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Adalah menjadi satu hikmat apabila Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan daripada Lauh Mahfuz, dibawa ke tempat yang mulia, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun. Quran disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu
di malam yang diberkati. Disebut dalam ayat yang lain dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apakah malam Qadar? Lailatul Qadar itu ialah malam yang kelebihannya 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu ibadat yang ditunaikan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Digandakan pahalanya hanya satu malam lebih daripada 80 tahun umur yang tua bagi seorang manusia. Itulah malam yang dipilih Al-Quran diturunkan. Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami ayat-ayatnya, diimani, dipercayai dengan ikhlas, diamalkan segala petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa la takun lil khainina khasima." Sesungguhnya kami turunkan kepadamu, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kitab yakni Al-Quran dengan benar, di dalamnya semua yang benar, supaya engkau hukum di kalangan manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, dan jangan menjadi pembantu kepada orang-orang yang khianat. Menunjukkan bahawa untuk melaksanakan Al-Quran itu akan menghadapi cabaran pengkhianat di kalangan manusia yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cabaran yang dinyatakan oleh Allah akan berlaku di sepanjang zaman, sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Sesiapa yang mengikut Nabi dan kitab yang diturunkan kepada Nabi akan menghadapi cabaran berdepan dengan pengkhianat. Termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya di kalangan Quraisy dan kabilah Arab yang berbangsa Arab, yang berbahasa Arab, yang berbahasa Al-Quranul Karim, yang mengetahui makna Al-Quranul Karim, mengetahui maksudnya, melihat batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang benar, Rasul yang amanah, Rasul yang paling bijaksana, yang paling cerdik, Rasul yang paling hebat, yang paling mulia akhlaknya, beramal dengan seluruh Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apabila ditanyakan berkenaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhul Quran, adalah akhlak perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Bukan saja menerima Al-Quran, bahkan beramal dengan Al-Quran bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi negara yang diperintah, semuanya diamalkan Al-Quranul Karim. Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya beramal dengan seluruh Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan syaitan-syaitan di kalangan kaumnya sendiri yang menentang kitab Allah, yang menentang Al-Quran. Berlaku pertemuan yang dahsyat, pertemuan yang hebat, memakan korban para syuhada yang ramai di kalangan sahabat. Allah memberi kemenangan kepada Islam. Dan Allah menunjukkan bagaimana Al-Quran telah berjaya membentuk bangsa Arab yang buta huruf, yang jauh daripada tamadun dan kemajuan, jauh daripada ilmu yang dibanggakan oleh manusia di masa itu. Petunjuk Al-Quran telah berjaya membentuk generasi awal Islam, menunjukkan diri, keluarga, masyarakat dan negara yang adil ke seluruh dunia. Cahaya Islam berkembang di seluruh pelosok dunia, menjatuh dan menghumbankan kuasa-kuasa besar dunia yang ingin memadam cahaya Islam. Benar kenyataan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah cahaya Allah yang tidak boleh dipadamkan, sebagaimana mereka tidak boleh memadamkan cahaya matahari dan bulan, bintang cakrawala di langit, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka tidak boleh memadamkan cahaya Islam, petunjuk yang terkandung di dalam Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membuktikan generasi awal umat Islam dan mereka yang mengikut jejak langkahnya sehingga 1000 tahun lebih menjadi umat yang mulia. Mulia dengan Quran, bukan dengan baka dan keturunan, bukan dengan harta. Mulia dengan Quran. Quran memuliakan mereka. Harta, keturunan, baka yang mengikut petunjuk Al-Quran memberi kekuatan kepada umat Islam. Allah membuktikan apabila Islam ditinggalkan, umat Islam menjadi hina, menjadi lemah. Mereka telah dijajah di akhir zaman. Tidak ada negara yang melindungi umat Islam. Berlaku dengan benarnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan akan kembali semula menjadi dagang. Maka berjaya dunia dan akhirat. Tuba kejayaan dunia dan tuba surga di hari akhirat kepada mereka yang dagang, yang berpegang dengan Quran. Kita berada di zaman Islam dalam keadaan dagang. Dagang di tengah masyarakat Islam sendiri, di tengah bangsa yang menganut agama Islam. Kalau dahulu Arab yang menentang Islam, Melayu yang menentang Islam pada awalnya, Arab dan Melayu berbagai bangsa masuk Islam. Hari ini kita melihat Islam menjadi dagang di tengah Melayu, di tengah Arab, di tengah Indonesia, di tengah Pakistan, di tengah bangsa-bangsa orang Islam yang telah berjaya digunakan oleh musuh-musuh Islam, diperkudakan oleh musuh-musuh Islam bagi menentang Islam. Kalau dahulu mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini mereka menentang yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak mati, cahayanya tidak boleh dipadamkan. Penggantinya ialah kumpulan Islam yang dijanjikan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La tazalu ta'ifatum min ummati qa'imin 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku satu kumpulan di kalangan umat aku yang bangun menyatakan Islam yang sebenar. Mereka tidak boleh diperlakukan dengan mudah, tidak boleh dihapuskan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Mereka tidak boleh dilenyap dan dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Kita melihat berlakunya kebangkitan Islam pada hari ini. Di seluruh pelosok dunia adanya kebangkitan Islam. Adanya kumpulan yang mahu menegakkan Islam. Sama ada dalam suasana demokrasi yang bebas, yang penuh dengan menipu, ataupun dalam suasana kerajaan tentera yang zalim, suara Islam tidak boleh dipadamkan. Kita melihat bukan sahaja kebangkitan Islam berlaku di dalam negara demokrasi yang bebas, walaupun dengan penipuannya. Kebangkitan Islam berlaku di negara rejim tentera kuku besi yang zalim. Apa yang berlaku di negara Arab, Ar-Rabi'ul Arabi, yang disebut dengan musim bunga Arab. Kebangkitan Arab semula bersama dengan Islam. Dan kita melihat adanya syaitan-syaitan yang menentang kebangkitan di seluruh pelosok dunia. Di antaranya apa yang berlaku di Mesir pada hari ini. Perhimpunan hari Jumaat oleh umat Islam di Mesir bagi membela kerajaan Islam yang cuba hendak ditegakkan, yang digulingkan oleh tentera dengan kekuatan bersenjata. Himpunan hari Jumaat di Mesir pada hari ini, pertemuan di antara hak dan batil, benar dan salah, golongan menegakkan Islam, tangan kosong tidak ada senjata, dengan tentera yang bersenjata yang digunakan untuk menentang kebangkitan Islam. Hari Badar, Yaumal Furqan, yang membezakan di antara hak dan batil. Kita yakin dan percaya sebagaimana yang berlaku di zaman dahulu, cahaya Islam tidak boleh dipadamkan dengan segala kekuatan makhluk yang ada di dunia. Begitulah cahaya Islam tidak boleh dipadamkan di seluruh dunia dengan seluruh makhluk yang menentangnya di dunia dan mengepungnya pada hari ini. Marilah kita menjadi orang Islam yang yakin, yang percaya dengan janji Allah yang sanggup menghadapi ujian kepada orang-orang yang beriman di sepanjang zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka bercakap, kami telah beriman, kami telah beriman, bercakap dengan mulut dan lidah, padahal mereka belum lagi diuji. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang di zaman dahulu bersama dengan nabi-nabi di zaman dahulu. Allah akan uji juga di zaman sekarang. Setelah berlakunya ujian Allah, maka ternyatalah apa yang benar yang ada dalam ilmu Allah, orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong beriman. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وإمامنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, persaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrain lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat sekali-kali selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang dia ada-ada, yang direka-reka, yang bercanggah dengan Islam. Kerana perkara yang bercanggah dengan Islam itu sesat, menyesatkan, membawa celaka dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي العراق وفي أفغانستان وفي برما وفي كل مكان. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، اللهم عليك من خادعنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من عذاب القبر وفتنته، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.